Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, tajuk hari ini adalah peta lakar. Saya tahu dan saya yakin kamu semua uh, dah buat, dah salin nota tentang bab peta lakar. Jadi saya nak buat sedikit penerangan lah. Okay, jadi bab peta lakar ni kamu akan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat menggunakan peta lakar yang tepat dengan ciri-ciri peta. Yang kedua, menggunakan simbol yang tepat dalam peta lakar. Yang ketiga, membezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berdasarkan simbol dan peta lakar. Yang terakhir sekali adalah menghasilkan peta lakar yang lengkap berdasarkan pandang darat setempat. Okay, setakat ni kamu dah sampai yang ini. Kamu dah sampai membezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Jadi dekat situ kamu dah boleh dapat tahap penguasaan 3. PBD kamu dah TP3 ya. Okay, mari kita tengok apa yang kamu akan belajar. Saya akan bagi penerangan yang kamu boleh faham lah. Okay, yang pertama adalah ciri-ciri peta lakar. Kamu kena ingat, ciri peta lakar ada 5. Iaitu tajuk, yang kedua pemidang, yang ketiga arah mata angin, yang keempat simbol, dengan yang kelima adalah petunjuk. Okay, kamu kena ingat, tajuk pemidang. Tajuk ni biasanya duduk dekat atas peta. Okay, tajuk duduk di atas peta. Yang kedua pemidang ataupun kita panggil sebagai bingkai peta. Nampak ni yang bold warna hitam pekat ni, ini adalah pemidang. Okay, yang ketiga adalah arah mata angin. Arah mata angin utara. Kamu tak perlu lukis utara, selatan, timur, barat. Tak, kamu perlu lukis yang ini sahaja. Saya besarkan. Okay, kamu perlu lukis arah mata angin utara sahaja. Jadi, dekat dalam yang pertama kita revise balik. Yang pertama tajuk. Tajuk peta duduk dekat atas, dia tak boleh duduk tepi ataupun bawah. Okay, yang kedua ada pemidang. Pemidang adalah bingkai peta. Yang ketiga adalah arah mata angin. Arah mata angin utara maksudnya kat sini. Kamu lukis yang utara sahaja. Yang keempat perlu ada simbol. Okay, contohlah dalam peta ni kamu tak boleh lukis peta. Kalau rumah kamu lukis gambar rumah, tak boleh. Kamu kena lukis mengikut simbol yang telah ditetapkan. Jadi kalau rumah dilukis petak. Kalau jalan raya ni, jalan raya biasa ni warna hitam. Kamu kena warnakan dia warna hitam. Tapi kamu kalau warnakan warna merah, dia menjadi satu kesalahan sebabnya warna merah adalah lebuh raya. Okay, dia ada simbol-simbol yang tersendiri. Contoh yang ini. 15, 30, 45 ataupun 60. Simbol ni adalah menunjukkan dia sebagai kontur. Kat dalam ni kita tulis kontur. Tapi bahasa mudahnya adalah bukit. Okay. Jadi simbol ni mewakili sesuatu. Dan akhir sekali ciri yang kelima adalah petunjuk. Apa yang kamu lukis dekat atas, kamu takkan label kat atas ni. Apa yang kamu lukis kat atas, kamu akan lukis semula dekat bawah dan kamu akan tulis apa benda tu. Jalan raya, okay, pertempatan, masjid, kilang. Okay. Jadi kita ulang semula. Ada 5 ciri. Yang pertama tajuk, yang kedua pemidang, yang ketiga arah mata angin utara, yang keempat simbol dengan yang kelima petunjuk. Okay, boleh? Senang tak yang pertama ni? Cik komen sikit. Senang. Senang Alright. Bagus. Okay, saya pergi pada yang seterusnya. Simbol-simbol dalam peta lakar. Okay. Ini adalah simbol-simbol yang kamu dah lukis. Sebenarnya ada banyak lagi simbol. Okay. Ada banyak lagi simbol yang kamu kena tahu dan kamu perlu ambil tahu. Contohnya nanti kalau saya minta kamu lukis peta lakar Fedah Tenggara 5. Ada klinik. Dalam ni tak ada klinik kamu boleh tanya saya, cikgu, macam mana cikgu simbol klinik? Kamu boleh tanya saya. Okay, kita tengok. Simbol kawasan, contohnya dia ada 4. Yang pertama simbol kawasan, yang kedua simbol titik, yang ketiga singkatan perkataan, yang keempat adalah simbol garisan. Okay, contohnya, kalau sawah padi, bentuk dia macam ni, macam rumput. Sawah padi, kamu kena tengok. Kamu kena, okay, saya besarkan lagi.
Kamu tak boleh salah. Hutan bentuk dia macam awan. Dia tak adalah garis-garis kat tepi ni, tak ada. Dia bentuk dia macam awan ni. Okay, kalau nipah, kat sini tak ada nipah. Kat sini ada apa? Dekat dalam Tenggaru? Dalam Tenggaru ada apa? Kamu rasa? Tanaman apa yang ada? Kelapa. Okey, kelapa sawit. Jadi, kalau kelapa sawit, simbolnya adalah ni. Bentuk macam ni. Nanti kamu nak lukis, kamu kena lukis kelapa sawit bentuk macam ni tau. Kalau yang ini bentuknya untuk kelapa. Dekat dalam Tenggaru 5 pun ada juga kawasan hutan. Jadi bila kamu lukis, jangan pula kamu lukis paya bakau ke sawah padi. Tak ada. Paya bakau dengan sawah padi tak ada kat Tenggaru 5. Yang ada biasanya hutan, rumput dengan kelapa sawit. Jadi untuk simbol hutan, bentuk dia macam awan. Untuk simbol rumput, bentuknya macam rumput lah. Cuma tak ada air. Itu dia ada. Okay. Yang macam ni. Kawasan. Jadi yang perlu. Tapi untuk gunaan bilis untuk enam, kena peta kawasan yang kamu tinggal. Contoh kalau kamu tinggal di Tenggaru Timur 1, kamu kena lukis peta Tenggaru Timur 1. Kalau Tenggaru 7, lukis Tenggaru 7. Okey. Seterusnya. Ini adalah simbol titik. Wah, laju pula dia pergi. Sekejap Okay, kalau simbol titik pula, dia adalah simbol sesuatu bangunan ni. Ataupun stesen trigonometri ni duduknya biasanya dekat bukit. Okay, kita tengok yang ada dekat Tenggaru 5 ataupun Timur 1, Tenggaru 7 dan Tenggaru 1 adalah biasanya masjid. Jadi simbol masjid bentuk dia macam ni. Bentuk dia petak, atas dia ada bulan. Tapi kalau kamu kata cikgu, tak adalah cikgu masjid. Dekat sini cuma ada surau. Okay, surau pun kita boleh lukis sebagai simbol masjid. Sebabnya kita dekat dalam peta lakar setakat ni dia tak ada simbol untuk surau. Dia ada peta masjid. Jadi kalau tempat kamu ada surau, kamu lukis je masjid. Simbol masjid. Okay, ini adalah simbol untuk kuil. Bentuk dia macam U. Ada satu tanda kat tengah. Gereja macam biasalah kita boleh tahu. Senang je. Kalau gereja, dia tanda T ni lah. Okay, ini adalah tokong untuk Cina. Ada bentuk macam ni. Kamu tak boleh salah lukis simbol tau. Kalau salah lukis simbol, salah. Okay, jadi simbol titik bentuk dia macam ni. Dia ada titik dan kemudian dia akan ada bentuk-bentuk macam ni lah untuk rumah ibadat. Okay, macam mana pula untuk jalan kaki, untuk jalan raya, jambatan? Okay, kalau ini dikatakan sebagai simbol garisan, nampak? Sungai, benteng, sempadan, jalan raya, jalan kereta api ni, semua bentuknya macam ada garisan. Sebab tu kita panggil dia simbol garisan. Jadi, sungai ni kamu boleh lukis dia dalam bentuk, contohlah kamu lukis dengan gunakan pensel, kamu lukis bentuk dia macam gini. Ikut aliran gambar sungai tu. Okay, tali airnya adalah biasanya di kawasan sawah padi. Okay, ni pantai biasalah dekat tepi pantai, kawasan laut. Kalau jalan kereta api bentuk dia macam gini. Panjang, ada banyak garisan. Itu untuk lukis jalan kereta api. Okay, kalau untuk lorong jalan kaki, nampak? Beza lorong jalan kaki dengan jalan raya. Ini belum masuk lebuh raya lagi. Okay, lorong jalan kaki, dia jalan diputus-putus. Dekat Tenggaru 5 ke Tenggaru 7, Timur 1 ada tak lorong jalan kaki kamu rasa? Tak ada. Tak ada. Jadi tak boleh lukis tau lorong jalan kaki tu. Kamu kena lukis jalan raya sahaja. Okay, bila lukis jalan raya, bentuk dia macam ni. Dia akan garis dan warna hitam. Kalau kamu nak pakai warna, tak ada masalah. Tapi tak boleh salah warna. Kalau salah warna, contohlah. Kamu lukis sungai. Kamu warnakan pakai warna merah. Salah. Okay, tapi kalau kamu lukis sungai, kamu
kamu kata tak naklah cikgu pakai warna, takut salah. Kamu lukis menggunakan pensel, sungai ni kamu tak perlu warnakan dia. Kecuali jalan raya. Jalan raya kamu kena warnakan dengan warna pensel tu, warna hitam tu. Nanti kita buat Okay, sempadan lebih kurang sama dengan lorong jalan kaki. Tapi beza dia kamu tengok dia ada titik, dia ada dash. Okay, dia ada titik dan dia ada dash kat situ. Okay, dan akhir sekali adalah jambatan. Jambatan dikira sebagai simbol garisan. Okay, yang keempat adalah singkatan perkataan. Sebab itulah dalam peta kalau kamu tengok, kamu akan nampak PP, BP, LDG. Okey, kita tengok satu-satu maksudnya apa. PP tu adalah pejabat pos. Tapi kalau balai polis, BP tu adalah balai polis. Ladang, LDG. Jadi kalau macam kamu kata penat cikgu nak lukis kelapa sawit ni, boleh. Kamu lukis sikit-sikit simbol kelapa sawit tadi, kemudian kamu tulis LDG Tenggaru 5. Orang tahu itu adalah kawasan ladang. Okey, dispensary ni kawasan air, RR adalah rumah rehat, hospital. Kamu kena tengok P titik. Dia tak boleh tertinggal satu titik pun. Okey, contoh hospital. HOSP titik. Hospital. Okey, sungai ada dua simbol. Satu, sungai bentuk dia macam ni. Kalau kita nak lukis, kita kena lukis gambar sungai bentuk macam ni kat dalam peta. Kalau kamu nak namakan nama sungai tu apa, kamu kena tulis SG titik. Okay, Tanjung TG titik Kuala K. K titik itu kita guna untuk Kuala. Kemudian sekolah. Kesilapan pelajar biasanya adalah lukis sekolah. Dia nak lukis sekolah ni, dia buat bentuk petak. Dia lukis petak, dalam tu dia tulis SEK titik. Salah Untuk kita letak sekolah tu dekat mana, kamu kena tulis SEK titik. Itu sahaja. Tak perlu ada petak kat luar dia. Okey, kampung pun sama. Kampung titik tali air ni, nampak tak? Dia ada dua juga. Satu, bentuk macam ni, yang lurus macam ni. Tali air ni biasa kat sawah padi, saya cakap tadi. Yang kedua adalah T titik A titik tali air. Okey, yang seterusnya adalah parit. Parit PT titik. Okay, Alor A titik, Pulau P titik, Teluk TK titik. Okay, itu singkatan perkataan. Yang ini adalah sebahagian sahaja Sebahagian saja. Ada banyak lagi simbol kamu boleh cari dekat dalam Google bila time kamu nak lukis. Jadi secara keseluruhannya simbol ada 4. Yang pertama simbol kawasan, biasanya kawasan pertanian lah. Kawasan pertanian ataupun kawasan tumbuh-tumbuhan. Okay, kalau yang kedua simbol titik. Simbol titik ni biasa merujuk kepada macam rumah ibadat. Biasanya ataupun stesen yang menunjukkan sesuatu ketinggian. Tanda aras ni untuk tunjukkan ketinggian tempat tu berapa. Tanda tinggi pun sama. Stesen trigonometri bentuk bukit ni biasanya dia duduk dekat bukit. Okey. Yang ketiga ada simbol garisan. Yang keempat ada singkatan perkataan. Jadi kamu kena ingat simbol ada 4 jenis. Simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan dan singkatan perkataan. Okey. Untuk simbol ni kamu boleh rujuk lebih lagi nanti bila nak lukis. Okey. Nanti kamu tanyalah. Okay, yang ketiga saya terangkan kat sini tentang pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okay, pandang darat, kita tengok. Pandang darat ada 2. Satu fizikal, satu budaya. Fizikal, kamu kena ingat fizikal ni semula jadi. Budaya, orang buat. Manusia yang buat. Okay, contohnya, kamu duduk dekat dalam Tenggaru ni. Apa ciri pandang darat fizikal yang ada? Pandang darat fizikal yang memang semula jadi. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Rumput. Rumput. Pandai Davina. Rumput. Okey. Pandang darat fizikal, ciri semula jadi adalah
Yang pertama bentuk muka bumi macam bukit, kawasan beralun. Itu manusia tak boleh nak buat dan memang ada bukit kat situ. Siapa yang nak buat bukit kan? Tak ada orang nak buat bukit. Orang biasanya akan tarah bukit. Okey, yang kedua adalah saliran. Yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, yang contohnya, senang cerita macam ni. Kamu kena ingat, fizikal benda semula jadi yang Allah tu cipta. Kamu kata, cikgu, kelapa sawit pun Allah yang besarkan dia. Memang, tapi siapa yang tanam? Yang tanam adalah manusia. Manusia yang tanam. Jadi, bila manusia yang tanam, dia dikira sebagai ciri pandang darat budaya. Okay? Kamu kena ingat fizikal yang Allah dah semula jadi buat. Contohnya hutan. Mana ada orang nak tanam hutan kan sekarang? Ada. Tapi itu adalah hutan simpan. Kita tak panggil sebagai pandang darat fizikal. Jadi kat sini simbol hutan. Bentuk awan macam ni. Yang kedua yang semula jadi. Rumput, paya bakau, bukit, sungai, gunung, tasik, paya. Tasik semula jadi tak kira tau. Macam yang dekat Tenggaro ni ada satu tasik semula jadi yang orang kata petasik lah, paya sebenarnya. Dia orang kata sebenarnya tak kira. Okay? Jadi kamu kena ingat, senang je nak bezakan. Pandang darat fizikal yang semula jadi, yang Allah cipta, pandang darat budaya yang manusia buat. Macam contoh, ni, petak ni, pertempatan. Senang je nak lukis rumah tak perlu ada bumbung, tak ada perlu ada garas, tak perlu. Kamu lukis petak, itu orang tahu. Bukanlah bila kita lukis petelaka ni ada 50 buah rumah, kamu lukis 50 petak, tak perlu. Biasanya kita akan lukis sepanjang jalan, ikut dalam peta. Kalau peta tu dia ada 50 buah rumah, kamu lukislah jarak-jarak, tak ada masalah. Nanti saya tunjukkan contohnya macam mana. Okay, untuk kelas akan datang. Okay, yang kedua, kilang, jalan raya, sawah padi, kelapa sawit, getah, jambatan, sekolah. Nampak? Sawah padi pun orang tanam, kelapa sawit orang tanam, kelapa pun orang tanam. Okay? Jadi itu dikira sebagai ciri pandang darat budaya. Okay, boleh bezakan tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Sebab hari ni habis dah. Okay. Jadi untuk hari ini, itu je sebenarnya saya nak ajar, nak tunjuk pada kamu.